Pengenalan ICT dalam medium penyatuan rakyat Malaysia. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan-peranan penting dalam menyatukan rakyat di Malaysia. Malaysia mahu menjadi negara yang maju dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan komunikasi sesama sendiri. Medium ICT semakin hari demi hari akan bertambah maju dengan adanya alat-alat telekomunikasi seperti telefon dan komputer. Rakyat menggunakan alat-alat ini berasaskan aplikasi yang semakin canggih seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan Instagram. Oleh itu, rakyat akan dapat berbual dan membuat panggilan video untuk berkomunikasi dengan keluarga atau orang lain. ICT juga dapat menyatukan rakyat Malaysia dengan adanya alat komunikasi dan medium yang dapat merapatkan jaringan antara yang dekat atau yang jauh. ICT juga dapat menyeratkan hubungan sesama sendiri kerana dapat berhubung tanpa masalah setiap hari. Jelaslah ICT begitu banyak memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia dari segi komunikasi. Melihat kepada isu ICT dalam penyatuan rakyat Malaysia ialah dari aspek media massa, iaitu merupakan alat untuk meluaskan maklumat, isu yang viral, message, dan bahan-bahan untuk membuat kertas kerja kepada rakyat Malaysia sesama sendiri. Media massa disalurkan melalui telefon, televisyen, dan radio. Dengan penggunaan media massa, ia kadang-kadang punca tersebarnya fitnah dan berita tidak baik hingga dapat memberikan masalah sesama sendiri. Media massa memberikan kesan yang negatif kepada seperti mengubah gaya hidup seseorang. Seseorang akan menjadi lebih taksub kepada media massa sehingga kurang untuk bergaul dengan orang lain. Malah kerana media massa juga seseorang boleh berubah apabila terkena fitnah dan tuduhan. Seperti yang dinyatakan oleh seorang Abraham pada tahun 2006, bangsa akan terkena tekanan mental dan emosi serta merasakan maruah seseorang itu. Seperti mana kes yang membahayakan keselamatan negara kita, di mana penghinaan Nabi Muhammad SAW pada Singway dan Sevian di Facebook pada tahun 2019. Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Apabila terjadinya berita palsu yang disebarkan, ia dapat menimbulkan rasa marah di kalangan umat Islam kerana dapat merasakan imej dan pandangan orang luar akan menjadi serem terhadap pernyataan tersebut. Selain itu, seperti mana kes pergaduhan di Plaza Lawiyat pada tahun 13 Julai pada tahun 2015 memaparkan bagaimana mudahnya sesuatu insiden terpencil bertukar menjadi kejadian yang besar yang diketahui oleh masyarakat di negara ini, khasnya dan di seluruh dunia, di mana video single tersebar di pusat benih-belah kerana berlakunya pergaduhan. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia dapat merasakan maruah seseorang itu dan dapat menjadikan pandangan seseorang itu akan serong terhadap seseorang itu. Seterusnya ialah objektif kertas kajian ini ialah untuk mengetahui ICT dan perpaduan dengan lebih terperinci. Kajian ini untuk mengkaji tentang ICT dan perpaduan dengan lebih mendekat di mana tidak semua kita ketahui sebelum ini. Hal ini dapat memberikan ilmu dan pengetahuan sedikit sebanyak kepada masyarakat, pelajar dan orang lain. Seterusnya untuk mengkaji latar belakang ICT dalam penyatuan kepada rakyat Malaysia, kita dapat mengetahui apakah latar belakang ICT, cerita dan di mana bagaimana ICT diciptakan. Ramai yang hanya tahu ICT tetapi tidak tahu latar belakang selain ini. Untuk mengetahui bagaimana ICT dapat menyatukan rakyat Malaysia, kita dapat mengetahui bagaimana ICT dapat menyatukan rakyat Malaysia. Apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyatukan rakyat Malaysia melalui medium ICT? Ianya cara untuk memastikan ICT sentiasa menjadi medium penyatuan. Akhir sekali untuk mengkaji isu-isu berkaitan ICT dalam penyatuan rakyat di Malaysia. Di Malaysia terdapat isu-isu yang berlaku dalam penggunaan ICT. Dengan kajian ini, kita dapat melihat isu dan sebab mengapa masalah ini terjadi. Dan isu ini kita dapat mengambil iktibar agar tidak melakukan kesilapan serta menggunakan ICT dengan baik. Saya Nurul Amira Izzatul akan membentangkan latar belakang penyatuan rakyat di Malaysia. Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 melalui usaha kolektif berbagai kaum dan permufakatan politik mereka. Adalah penting untuk merenung sejarah Malaysia kerana kegagalan memahaminya boleh membawa kepada ketegangan kaum dan merugikan negara. Untuk memastikan perpaduan dan keharmonian antara kaum, rakyat Malaysia mesti belajar daripada masa lalu mereka dan terus berusaha ke arah memupuk hubungan yang baik. Ini akan membantu membentuk identiti nasional berdasarkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Sejarah elemen perpaduan rakyat. Salah satu contoh terawal unsur perpaduan rakyat dapat dilihat dalam pembentukan tamadun awal. Dalam masyarakat ini, orang ramai berkumpul untuk membentuk komuniti dan bekerja ke arah matlamat bersama seperti kelangsungan hidup, pertahanan dan kemajuan. Kerjasama ini memerlukan pembangunan kepercayaan, komunikasi dan nilai bersama yang kesemuanya merupakan komponen utama elemen perpaduan rakyat.
Elemen khusus perpaduan rakyat yang kita kenali hari ini telah dibentuk dan diperhalus melalui berbagai peristiwa sejarah dan gerakan sosial. Pada zaman moden, elemen perpaduan rakyat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan cabaran dan realiti sosial baru. Sejarah unsur perpaduan rakyat adalah bukti keinginan manusia yang berkekalan untuk kerjasama, perpaduan dan kemajuan. Sama ada melalui tamadun purba, pergerakan sosial atau teknologi moden, orang ramai sentiasa mencari jalan untuk bersatu dan bekerja ke arah visi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Sepanjang sejarah, berbagai gerakan sosial dan ideologi politik turut menyumbang kepada pembangunan unsur perpaduan rakyat. Sejarah elemen perpaduan masyarakat. Secara keseluruhannya, sejarah elemen perpaduan masyarakat adalah kisah yang kompleks dan berbagai rupa yang mencerminkan keperluan dan nilai masyarakat yang berubah dari masa ke semasa. Walaupun bentuk komuniti tertentu mungkin berbeza-beza, keinginan asas untuk sambungan dan kepunyaan kekal berterusan sepanjang sejarah manusia. Di sebalik perubahan ini, elemen tradisional perpaduan masyarakat terus memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Dalam era moden, kemajuan teknologi telah memberi kesan yang mendalam kepada perpaduan masyarakat. Kebangkitan media sosial dan platform digital lain telah memudahkan orang ramai untuk berhubungan antara satu sama lain dan berkongsi pengalaman mereka. Ini telah menimbulkan bentuk komuniti baru seperti forum dalam talian dan komuniti maya yang melampaui sepadan geografi. Masyarakat majmuk di Malaysia. Menurut Muhammad Taib, perpaduan masyarakat dicapai melalui proses interaksi, integrasi dan asimilasi. Proses ini melibatkan memasuk aspek budaya tradisional Bumi Putra dan unsur budaya pendatang ke dalam budaya kebangsaan. Budaya yang merangkumi aspek sosial, agama, adat Islam, kesenian, bahasa, ekonomi, pendidikan dan politik perlu diasimilasi dengan cara yang tidak mengancam dunia politik. Proses integrasi harus menggalakkan individu untuk memeluk budaya mereka sendiri sambil memecahkan halangan untuk memupuk budaya nasional yang positif dan berkesan. Tuntasnya, matlamatnya adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang harmoni dan aman. Maka pepatah Melayu, bersatu teguh bercerai roboh. Masyarakat majmuk di Malaysia merujuk kepada kewujudan bersama pelbagai kumpulan etnik dengan latar belakang budaya, kepercayaan dan tradisi yang berbeza. Saya Sinisha Dius. Seterusnya kita pergi kepada cabaran. Cabaran pertama adalah dari segi politik negara. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman telah menyukarkan perpaduan kaum. Dunia politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hasilnya, masih terdapat pemimpin yang kurang bijak dengan mengharapkan sentimen perkauman dapat menarik perhatian rakyat, tetapi sebaliknya hanya ingin melindungi kepentingan diri sendiri. Di samping itu, dominasi sesebuah kaum dalam sesuatu bidang ekonomi juga telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran ini telah pun timbul sejak zaman penjajahan British, di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan. Kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan perlombongan. Setelah kemerdekaan dicapai, berlaku perubahan di mana setiap kaum mendapat peluang pendidikan dan mampu berjaya sekiranya berusaha dengan betul. Cabaran seterusnya adalah dari segi sosial golongan muda, di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernacular yang mengikut kaum telah menjadi hubungan masyarakat semakin renggang. Akhir sekali, ledakan teknologi hari ini juga merupakan cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum. Kemudahan media sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan sesuatu teks atau video telah menunjukkan sisi negatifnya. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutama apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman atau agama. Setiap individu sewajarnya bertanggung jawab dan beretika dalam menyampaikan atau berfungsi sesuatu perkara yang sensitif dan mungkin tidak sahih. Hai, nama saya Vividi Erika. Seterusnya tentang implikasi medium ICT terhadap kesepaduan rakyat di Malaysia. Pertama sekali, ICT memberikan akses kepada maklumat dengan lebih mudah dan segera. Dengan kemajuan teknologi dan penyebaran luas internet, rakyat Malaysia kini dapat memperoleh maklumat dalam waktu yang singkat. Contohnya, rakyat dapat mengakses portal berita dalam talian seperti Malaysia Kini atau berita harian secara langsung melalui telefon pintar. Selain itu, aplikasi media sosial seperti Facebook dan Twitter memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan isu-isu semasa, berinteraksi dengan pengguna lain dan berkongsi pandangan mereka tentang isu-isu penting. Kedua, ICT telah membawa perubahan dalam sektor pendidikan dan pembelajaran.
Dengan adanya ICT, pelajar di Malaysia dapat mengakses bahan pembelajaran secara digital, mengambil kursus dalam talian, dan berkomunikasi dengan rakan sekelas melalui platform Maya. Contohnya, pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran secara digital melalui platform seperti Google Classroom atau Learning Management System. Mereka dapat mengikuti kelas dalam talian, memuat turun bahan pembelajaran, dan berkomunikasi dengan pensyarah dan rakan sekelas melalui forum diskusi dalam talian. Ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibiliti yang lebih besar, terutama dalam situasi yang memerlukan pembelajaran dari jauh seperti semasa pandemik COVID-19. Ketiga, ICT telah meningkatkan akses kepada perkhidmatan kerajaan dan kemudahan awam. Dengan kemunculan e-perkhidmatan, rakyat Malaysia kini dapat menguruskan urusan pentadbiran seperti permohonan kad pengenalan, permohonan lesen memandu, atau bayaran cukai secara dalam talian. Rakyat Malaysia kini dapat menggunakan portal e-perkhidmatan seperti MyGov atau MyEG untuk menguruskan urusan pentadbiran secara dalam talian. Mereka boleh memohon kad pengenalan, membuat permohonan lesen memandu, atau membayar cukai tanpa perlu beratur di kaunter perkhidmatan. Walaupun terdapat pelbagai manfaat yang diperoleh daripada penggunaan ICT di Malaysia, adalah penting untuk mengambil kira jurang digital di kalangan rakyat. Terdapat beberapa kumpulan yang mungkin tidak dapat mengakses atau memanfaatkan teknologi dengan sepenuhnya, seperti golongan yang kurang berkemampuan atau yang tinggal di kawasan luar bandar. Contohnya, golongan kurang berkemampuan mungkin tidak mampu membeli peranti teknologi mahal atau tidak memiliki akses internet yang stabil di kawasan mereka. Oleh itu, perlu ada usaha berterusan untuk memastikan kesepaduan digital di negara ini. Peranti siswa yang diberikan pihak kerajaan kepada pelajar IPTA yang berkelayakan adalah contoh yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Fahmi bin Zainuddin, nomor pelajar 2022777157. Bagian saya akan membentang tentang langkah-langkah penyatuan rakyat melalui medium ICT. Terdapat banyak langkah yang membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya menggunakan ICT sebagai medium. ICT adalah salah satu platform yang pantas membangun dan penyebaran maklumat melaluinya adalah dengan hanya satu titik jari. ICT merupakan medium utama di masa kini kepada orang awam untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan lain-lain lagi, secara langsung atau tidak. Ia memainkan peranan yang besar dalam penyatuan atau perpaduan kaum di Malaysia. Pertama sekali, ia menyebarkan maklumat tentang budaya kaum-kaum yang wujud di Malaysia adalah salah satu langkah yang penting kepada penggunaan media massa dan ICT dalam menyatukan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Selain itu, kesepaduan sosial generasi baru masyarakat majmuk Malaysia dipengaruhi oleh beberapa langkah. Kajian mendapati langkah-langkah yang paling utama diutarakan sebagai faktor kesepaduan adalah politik, pendidikan, agama, serta budaya masyarakat majmuk di Malaysia itu sendiri. Dikatakan politik adalah yang paling utama dalam membantu menyatupadukan masyarakat melalui media sosial. Media sosial tidak terhad kepada masyarakat awam, malah pemimpin juga menggunakannya bagi berkongsi maklumat dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan masyarakat. Dengan wujudnya media sosial, pemimpin dapat menyalurkan atau berkongsi maklumat secara tepat dan lebih jelas. Penyatuan rakyat di Malaysia juga berpunca daripada pendidikan di media sosial. Media sosial tidak hanya membantu masyarakat dalam berinteraksi dengan yang lain, ia juga membantu terhadap pendidikan masyarakat. Media sosial melalui vektor pendidikan. Ia menjadi platform kepada para pelajar bukan sahaja dalam hal mencari bahan rujukan dan pelajaran dengan mudah dan pantas, malah sebagai medium untuk komunikasi dengan lebih mudah dan berkesan. Seterusnya, agama dan budaya juga menyumbang kepada perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Walaupun Malaysia mempunyai populasi yang berbagai dari segi etnik dan bangsa, namun perbezaan tersebut tidak menghalang bagi pembentukan atau kesepaduan antar etnik. Masyarakat akan lebih saling memahami, menghormati dan menjaga sensitiviti antara etnik dengan menyebarkan maklumat dan bahan informasi tentang berbagai agama, kepercayaan, dan adat bersama di media sosial. Toleransi dan pemahaman sesama etnik boleh mengukuhkan lagi hubungan perpaduan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, iklan di YouTube yang sering dikaitkan dengan masyarakat berbagai etnik seperti iklan perayaan Tahun Baru Cina yang dipaparkan kepada seluruh rakyat turut disertai oleh berbagai bangsa lain. Dengan adanya iklan tersebut, ia akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menyatukan rakyat Malaysia untuk menjamin keharmonian negara dan dalam masa yang sama dapat menanamkan rasa hormat antara kaum agar peristiwa seperti 13 Mei tidak akan terulang. Terima kasih.
Terima kasih Afiq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul bin Hadi. Nomor kad metrik 2022-771573. Untuk langkah seterusnya ialah gunakan teknologi demi keharmonian kaum. Kecanggihan teknologi pada hari ini sepatutnya digunakan ke arah kebaikan, terutama menyampaikan maklumat yang boleh menyamai perpaduan antara kaum di Malaysia, agar rakyat di negara ini dapat hidup dengan harmoni. Namun begitu, ahli pertubuhan keamanan sedunia Dr. S. Raja Rajwari berkata, ada pihak yang mengambil peluang untuk memecah belahkan perpaduan antara kaum dengan menyebarkan berita palsu dan akhirnya mewujudkan prejudis dalam kalangan rakyat, di mana kebanyakan masyarakat hari ini terlalu taksub dengan paparan skrin telefon, menyebabkan mereka terlupa bagaimana cara untuk membuat penilaian baik atau buruk sesuatu perkara yang tersebar di alam maya. Bagi langkah yang kedua ialah wujudkan koridor raya multimedia. MSC yang kini berusia sedekat adalah antara projek yang cukup bermakna yang dibangunkan oleh kerajaan, bukan sahaja untuk rakyat tetapi untuk juga masyarakat dunia. Projek selama 25 tahun ini dilancarkan pada tahun 1996, merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang membantu melonjakkan negara ke tahap negara maju menjelang 2020. Projek 3 fasa iaitu 1996 hingga 2020 ini telah memasuki fasa yang kedua 2024 dan 2010 yang merupakan fasa penting bagi menghubungkan MSC dengan bandar-bandar cyber di negara ini dan juga seluruh dunia. Sebelum penumbuhannya, perkembangan ICT dalam negara masih belum merangsakan selain kesedaran rakyat kepada ICT yang masih rendah. Hari ini, perkembangan mendadak dapat dilihat dengan ketara, sama ada menerusi perkembangan syarikat-syarikat ICT. Bagi langkah yang terakhir, projek Agenda IT Nasional, KPN ICT yang dilaksanakan tidak akan membawa sebarang makna walau sebanyak mana uang yang dibelanjakan untuk mempromosikan ICT. Menyadari hakikat tersebut, Majlis Teknologi Maklumat Negara telah berusaha memikir, merancang, menggariskan kerangka pembangunan dan melaksanakan berbagai kegiatan berteruskan ICT untuk memberi pendedahan meluas kepada rakyat jelata. Agenda IT negara telah dilancarkan pada 1996 dengan tujuan untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat mengakses infrastruktur dengan saksama. Kerajaan berharap dengan pelancaran agenda ini, masyarakat dan perindustrian yang akan diberikan dan ditransformasikan kepada masyarakat bermaklumat, kemudian menjadi masyarakat berilmu, dan selanjutnya menjadi masyarakat madani yang diidamkan. Kesimpulan, ICT dalam penyatuan rakyat di Malaysia ialah teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang mendapat tempat dalam sanubari segenap lapisan masyarakat. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyarakat. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilabur untuk pertujuan itu. Berdasarkan usaha dan intizam kerajaan yang tinggi itu, nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manfaat yang sangat besar kepada rakyat Malaysia dan negara ini. Teknologi dan maklumat dapat menjadi medium penyatuan rakyat Malaysia supaya hubungan silaturahmi menjadi lebih erat serta hidup dengan aman dan damai tanpa ancaman dan masalah dari luar dan dalam negara. Dengan adanya teknologi dan maklumat, ia dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, pelajar dan negara serta menjadikan semua masyarakat hidup dalam kemajuan kerana medium ICT yang kian canggih. Teknologi dan maklumat haruslah digunakan dengan sebaik agar tidak memberikan manfaat, agar dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, bahkan dapat mengelakkan daripada masalah sesama sendiri apabila berlaku seperti pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Penyalahgunaan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian dapat memberikan impak yang buruk sehingga berlaku salah paham dan juga masalah sesama kaum. Tetapi teknologi maklumat dapat memberikan manfaat maupun keburukan mengikut cara seseorang itu menggunakan serta kepercayaan. Kita mestilah sentiasa berhati-hati menggunakan teknologi maklumat agar tidak tersalahguna sehingga memakan diri sendiri. Jadikanlah teknologi maklumat sebagai medium yang dapat membantu kita dalam kehidupan seharian, mungkin dalam memberikan maklumat, ilmu pengetahuan dan mudah untuk belajar serta memberi pekerjaan. Teknologi maklumat bukan sahaja memudahkan kerja, tetapi juga medium penyatuan rakyat, tidak kira jauh atau dekat, bangsa dan status. Dalam kajian ini kita belajar banyak perkara, terutamanya cabaran-cabaran yang berlaku dalam ICT. Setiap perkara akan wujud cabaran. Dengan cabaran terdapat langkah-langkah untuk mengurangi atau menyelesaikannya. Oleh itu juga terdapat juga langkah-langkah untuk memastikan ICT senantiasa menjadi medium penyatuan agar semua dapat hidup dalam keharmonian yang berbilang bangsa, malah akan dapat mengeratkan perpaduan.